Okey, seterusnya. Smart Digital Entrepreneur, usahawan digital. Okey, usahawan digital ni dia ada yang RM270, SDE 3 810, SDE 7 1890, SDE 15 4050. Ini package yang terbesar. Package yang paling kecil free, package yang paling besar RM4,050. Mari kita lihat satu persatu. Apa keistimewaan kalau kita bergabung sebagai SDE 1, 3, 7 atau 15. Okey. Pertama sekali, okey, untuk usahawan digital ni, okey, jadi dia boleh upgrade daripada SDC, anda boleh upgrade pergi ke SDC Explorer ataupun anda boleh upgrade terus pergi ke SDE, Smart Digital Community. Mana kalau daripada SDC yang percuma tadi, anda kena ada dalam anda punya R account RM270. Mana tadi RM200 dia akan potong pergi upgrade pergi ke SDE 1, so sistem akan potong RM270 daripada akaun kita, jadi status anda dah jadi Smart Digital Community. Tapi kalau anda tadi daripada SDC Explorer anda dah bayar RM50, anda nak upgrade pergi ke SDE tetap juga kena RM270. Dia bukan bayar baki, dia kena kena bayar full penuh. Tidak ada masa, bila masa saja kita boleh upgrade. So kita bayar RM270 untuk kita upgrade jadi usahawan digital. Untuk apa kita bayar duit RM270 ni? Pertama, untuk kita boleh elankan produk-produk kita dekat marketplace. OneSend kita ada marketplace, kita panggil OC Mall. Jadi macam online punya marketplace. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh letak 5 produk. You ada jual apa produk minyak wangi ke, you ada produk mask ke, apa saja produk you ada, you boleh elankan dekat kita punya marketplace 5 produk. RM270 ni sekali bayar je. Dia bukan kata kena bayar setiap bulan, tak. Cuma setiap bulan kita kena maintain RM10 je. Yang RM270 ni sekali saja. Kemudian RM270 yang kita bayar ni adalah untuk SDE training. SDE training, mana kita ada training usahawan. Jadi nak jadi usahawan apa? Nak jadi usahawan lembu, kita kena belajar pasal lembu. Nak jadi usahawan serai, kena belajar pasal serai. Kita nak jadi usahawan digital dengan OneSend, so kita akan belajar tentang apa yang ada dalam ekosistem OneSend. Kita punya marketing plan. Okey, kenapa? Contoh macam marketing plan malam ni, saya hanya cerita surface saja. Jadi dalam training, kita akan kupas satu persatu. Jadi merchant system, macam mana cara kita nak daftar merchant. Okey, marketplace punya sistem, macam mana kita nak masuk produk kita dalam tu. Okey, one call, kita punya one call, macam mana kita nak register SIM card one call, macam mana kita nak kekalkan nombor lama. So insurans, macam mana kita nak beli insurans. Kemudian apps OneSend, penggunaan aplikasi OneSend, macam mana kita nak wasiatkan akaun kita, khairat kematian. Ini semua kita akan buat training, dan sama ada secara bersemuka ataupun secara online. Now, menarik lagi tuan-tuan, kita upgrade, wallet kita kena potong RM270, dapat balik RM270 masuk dalam V account kita, voucher yang kita boleh gunakan untuk berbelanja di marketplace. Jadi macam free ya tuan-tuan. Now, SDE ni dia ada beberapa kategori. Smart Digital Entrepreneur ni ada beberapa kategori. Yang pertama Smart Digital Entrepreneur 1, SDE 1 atau kita panggil kios. Yang ni RM270. Kita dapat voucher RM270 kan. Dekat kita punya B account. Produk kita boleh letak 5 produk dekat marketplace. Kemudian kita akan dapat 1 kupon cabutan bertuah. Jadi cabutan bertuah ni syarikat ada RM500,000 punya hadiah disediakan. Anda beli top up one call tiap-tiap bulan dapat 1 kupon. Upgrade jadi usahawan dapat 1 kupon. Kalau SDC Explorer tak dapat kupon. Jadi hadiah semua datang 2 set. Bila kita cabut, siapa yang dapat, dia punya introducer juga akan dapat hadiah yang sama. InsyaAllah dalam kita punya launching nanti kita akan buat kita punya first cabutan. Kemudian kita ada SDE 3. SDE 3. SDE 3 ni bukan 3 tapak, bukan 3 titik. Dia kerana SDE 3 ni mana dia tadi dia boleh iklan 15 produk. Kalau SDE 5 produk saja. Kalau SDE 3 dia boleh iklankan 15 produk dekat marketplace. Jadi 3 mana 270 kali 3 mana RM810. RM810 untuk SDE 3. Dapat voucher balik 810. Boleh iklan 15 produk kat marketplace. Untuk cabutan bertuah dapat 3 kupon cabutan bertuah. Jika ada banyak produk nak iklan kat marketplace, anda boleh ambil SDE 7.
SD7 ni boleh elankan 35 produk. Mana 270 kali 7, 1890. Voucher dapat juga 1890. Jadi kupon cabutan bertuah dapat 7. Pakej yang terbesar di OneSend ialah SDE 15. Mana tadi 15 kali 270, 4050. Jadi boleh letak produk kat marketplace, boleh elankan produk kat marketplace 75 produk pada satu masa. Dan kupon cabutan bertuah dapat 15 kupon. Jadi daripada SDC free tadi boleh upgrade terus pergi ke SDE, okey, boleh upgrade pergi ke SDC Explorer ke ataupun ke SDE ke, SDE 3 ke, 7 ke, 15, tak ada masalah, boleh upgrade terus. Tetapi jika anda daripada SDC percuma tadi, anda upgrade contohnya pergi ke SDE 270. Tiba-tiba kumpulan anda dah besar, anda nak upgrade pergi SDE 15. Anda kena bayar penuh 4050. Bukan bayar dia punya baki dia, bayar penuh. So jadi kita nak decide betul-betul package mana kita nak ambil supaya kita dapat penjimatan. Manakala contoh anda upgrade pergi SDE 270, anda ada 5 tapak kat produk marketplace. Lepas tu katalah anda upgrade pergi SDE 7. Anda upgrade pergi 7 kena bayar penuh 1890. Anda dapat 35 tapak. So 35 campur yang SDE terima, jadi anda ada 40 produk yang anda boleh letak dekat marketplace. Itu tentang usahawan digital. Kenapa kita kena upgrade dekat usahawan digital? Kerana duit yang besar, insentif-insentif yang menarik ada dekat usahawan digital ni. Jadi bila kita jadi usahawan digital, kita boleh kenalkan kedai-kedai. Anda boleh introduce kedai. Pasal apa? Kalau anda SDC ataupun SDC Explorer, anda tak boleh introduce kedai. Nak introduce kedai, nak jadi introducer, kena usahawan digital. Apa menariknya jika kita kenalkan kedai-kedai? Kan? Di mana kedai-kedai yang kita belanja setiap hari, kita kenal token dia, owner dia, kita offer dia untuk free advertisement. Kita buat promosi kedai dia dalam kita punya aplikasi OneSend. Mereka boleh daftarkan, boleh elankan kedai mereka percuma dekat kita punya app. Anda yang introduce. Jadi bila anda introduce, mudah saja cara introduce dia. Pergi dekat back office anda, pergi login dekat merchant, ada borang tu, isi saja borang-borang tu, maklumat-maklumat peniaga tu tadi. Enter, anda dah jadi introducer. Bila merchant tu dah diluluskan permohonan dia, dah termasuk dalam senarai merchant-merchant OneSend, siapa sahaja yang pergi kedai tu bayar, kan? Jasa anda tetap terkenang. Anda akan dapat 5% daripada berapa persen promosi yang peniaga tu jalankan setiap kali transaksi pembayaran dilakukan. Menarik tuan-tuan. Jadi seolah-olah macam ada share kedai tu lah. Sekali kita buat kerja, kita makan sampai bila-bila. Now, usahawan digital boleh jadi konsultan. Konsultan ni maksud dia apa? Konsultan ni ialah di kalangan usahawan digital yang pergi proseskan pendaftaran kedai itu. Contoh, anda di mana? Anda di Kota Kinabalu. Jadi anda ada pak saudara berniaga di Kuala Lumpur. Anda boleh jadi introducer. Pasal apa? Anda dapatkan maklumat dia, anda enter saja, isi saja borang dekat online, anda dah introduce dia. So di Kuala Lumpur nanti, konsultan di Kuala Lumpur yang akan pergi jumpa dengan pak saudara anda tadi untuk proseskan permohonan dia. Dia akan minta dia punya SSM ke, kad pengenalan ke, dia punya bank punya pengesahan. Jadi proseskan dia punya application. Nanti bila dah lulus, QR code tu, bagi dekat kedai tu, ajar dia macam mana nak tengok dia punya sale dia, macam mana nak transfer duit dia ke bank. Pasal konsultan ni, dia kena masuk training. Pertama, dia kena jadi usahawan digital, kemudian dia kena masuk training, kena bayar RM50. So nanti dia akan dapat sijil. Dia akan dapat sijil konsultan, jadi dia boleh konsult merchant-merchant untuk daftarkan. Jadi pertama sekali, bila you dah lulus jadi konsultan, you akan dapat sijil. Jadi kepada kawan-kawan di Sandakan, insyaAllah hari Senin ni kita akan proseskan anda punya sijil semua. Jadi kena introduce 2 merchant. Mana anda kena buat anda punya merchant yang anda introduce sendiri dulu. Dua kedai. Anda kenalkan kedai tu, anda sendiri jadi konsultan. Dah buat 2, barulah anda boleh ambil orang lain punya kedai yang jadi introducer, anda boleh jadi konsultan pula. Kemudian hanya usahawan digital saja yang boleh elan produk kat marketplace. Kalau usahawan 1 boleh elan 5 produk, usahawan 3 15. Jadi kalau yang SDC, SDC Explorer
tak boleh elan produk kat marketplace. Kemudian parlimen agensi. Okey. Setiap parlimen, Malaysia ada 222 parlimen. Setiap satu parlimen syarikat offer kepada mana-mana usahawan digital untuk buka parlimen agensi. Jadi nak buka parlimen agensi, syarat dia kena ada pejabat sendiri, ada bilik latihan sendiri. Jadi dia kena come up modal dia RM34,000. RM34,000. Jadi apa dia akan dapat? Dia akan dapat SIM card, okey, bernilai RM34,000 lah, dengan t-shirt, dengan topi dia, dengan apa semua lah. Okey, yang nilai dia lebih, kalau jual boleh pergi sampai RM50,000. Okey. Now, apa menarik dia jika dia jadi parlimen agensi? Jadi parlimen agensi sendiri, jadi semua kita punya smart digital community, smart digital entrepreneur di kawasan parlimen tadi, latihan-latihan semua akan dilakukan di parlimen agensi. So jadi kita buat SDE training, kita buat consultant training di parlimen agensi. So parlimen agensi akan dapat insentif daripada pembayaran-pembayaran yang dilakukan. Kemudian menarik lagi, selaku parlimen agensi, okey, katalah parlimen mana? Katalah parlimen Kinabatangan contohnya. Okey. Jadi semua peniaga-peniaga yang berdaftar di parlimen Kinabatangan, tak kira siapa dia punya introducer, tak kira siapa dia punya konsultan. Jadi as long as dia berdaftar dalam kawasan parlimen tu, setiap kali transaksi pembayaran dilakukan, so dia akan dapat royalty 5% daripada promosi yang diberi oleh peniaga-peniaga di kawasan parlimen dia tadi. Dan bukan itu saja, selaku parlimen agensi dia juga boleh bina komuniti, kan? Jadi komuniti dia infinity, infinity komuniti yang dibina. Okey, katalah dia ada 100,000 ke, 200,000 ke, 300,000 komuniti, di mana saja komuniti tadi membayar selain daripada dalam kawasan parlimen dia. Okey, kata dia pergi ke KK, dia pergi ke KL, dia pergi ke Johor, ke Penang, dia bayar saja. Okey, parlimen agensi juga akan dapat royalty 5%. Memang menarik, tuan-tuan. Okey, jadi jika usahawan SDE tadi dia upgrade pergi parlimen agensi, automatically status dia akan pergi jadi SDE 15. Maaf, ada gangguan teknikal ni. Okey. Okay. So automatically dia akan pergi SDE 15 jika dia upgrade jadi Parliament Center. Okay. Seterusnya, usahawan digital saja yang boleh apply kita punya Mastercard dengan Visa Card. Okay. Kemudian menarik lagi, tuan-tuan, dalam kita nak bina community, so jadi OneSend menawarkan insentif-insentif yang amat menarik sekali kepada usahawan-usahawan digital tadi. Yang pertama, kita ada Generation Reward. Generation Reward ni dalam bahasa networking senang faham, dia panggil bonus sponsor. Jadi jika anda bergabung sebagai SDE, okey, RM270 tadi anda upgrade, okey, setiap satu usahawan yang anda kenalkan, yang anda kenalkan, mula-mula dia gabung sebagai SDC dulu, bila dia upgrade, usahawan yang anda kenalkan, SDC yang anda kenalkan, bila mereka upgrade jadi usahawan, jadi masa dia masuk jadi SDC, anda tak dapat apa-apa. Pasal apa? Dia pun tak ada bayar apa-apa, kan. Tapi bila dia bayar, dia upgrade pergi usahawan digital, jadi dia bayar RM270, anda akan dapat RM50 daripada RM270 tu. Kalau dia gabung sebagai SDE 3, mana dia upgrade RM810, anda akan dapat 50 kali 3, iaitu RM150. Kalau digabung sebagai SDE 7, mana 1890, anda akan dapat RM350. Kalau dia bergabung sebagai SDE 15, kan? Jadi dia bayar 4050, anda akan dapat RM750. Lumayan, tuan-tuan. Jadi kenapa dia kena gabung SDE 15? Kerana dia ada banyak produk, kan? Dan dia juga nak buat network secara serius. Okey, dia bayar 450 sekali. Jadi anda akan dapat 750. Okey. Untuk bonus sponsor ni, okey, tak kisah anda SD 1 ke, anda SD 3 ke, 7 ke, 15 ke, yang penting orang yang join tu. Kalau dia join SD 1 dapat RM50. Kalau dia join SD 15 dapat RM750. Mana 50 kali 15, RM750. Okey. Okey. Bonus sponsor ni dimasuk dekat mana? Okey, semua pendapatan yang kita dapat daripada insentif-insentif ni, 80% akan masuk dekat R account, 20% akan masuk dekat P account. R account, mana tadi kita nak upgrade apa semua, kita pakai R account. R account ni boleh transfer pergi kat e-wallet, boleh pergi belanja lah. Okey.
Dan 20% masuk dekat P account. P account ni hanya untuk maintain setiap bulan yang RM10 tu dan juga untuk kita beli produk kat marketplace. Okey. Jadi saya katakan bila you gabung sebagai SDE RM270, you dapat voucher RM270. Ingat tak? SDE 3 RM810 dapat voucher RM810. Jadi anda gabung tadi SDE, anda dah ada RM270 voucher. Jadi untuk dapat bonus sponsor ni, okey, anda kena pergi dekat anda punya back office, dekat reward sana, anda redeem anda punya bonus sponsor RM50 ni, dia akan potong daripada RM270 punya voucher tadi. Kan? Jadi kalau SDE 15, dia akan potong voucher RM750. Jadi dia tak ada had masa, dia floating dekat situ. Jadi bila-bila masa anda boleh buat redeem, dia akan masuk dalam kita punya R account dan P account. Dia akan potong voucher kita RM50. Untuk generasi kedua sampai generasi ke-10, maksud dia apa? Okey, anda kenalkan A, B, C, D ni tadi lah, SDE, SD3, 7, ini dipanggil generasi yang pertama. Generasi pertama. Apabila mereka kenalkan, itu dipanggil generasi kedua, generasi ketiga, keempat, kelima sampai ke bawah generasi 10. Setiap satu orang di generasi kedua sampai generasi 10, kalau dia gabung sebagai SDE, anda dapat RM2. Kalau SDE 3 dapat RM6, kalau SDE 7 dapat RM14, kalau SDE 15 RM30. Contoh, anda kenalkan A gabung sebagai SDE 15. Anda SDE, anda akan dapat RM750. Okey. A ni tadi dia kenalkan B. B tu generasi kedua anda. B tu gabung sebagai SDE, anda akan dapat RM2. Tapi kalau B tu gabung sebagai SDE 3, anda dapat RM6. Kalau B tu gabung sebagai SDE 15, you akan dapat RM30. Begitu jugalah seterusnya sampai 10 generasi. 11 dan 12, saya akan bagi kalau SDE RM1, SDE 3 RM3, SDE 7 RM7, SDE 15 RM15. Jadi setiap satu usahawan upgrade, syarikat akan bayar 12 generasi. Beza dia kat sini ialah, apa beza dia kalau saya ambil SDE 1, 3, 7 atau 15? So tadi kerana produk kat marketplace. Yang kedua beza dia ialah, kalau anda bergabung sebagai SDE, anda hanya layak dapat override sehingga 5 generasi saja. Jadi contoh, level 2 dapat RM2, level 3 dapat RM2, level 4 dapat RM2, level 5 dapat RM2. Level 6 dah tak layak. Apa? Kelayakan anda hanya 5 generasi saja. Begitu juga kalau yang gabung SDE 15 ni kan. Okey. Sampai level 5 saja anda dapat RM30. Level ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anda tak layak pasal anda ni. Yang lain dia akan pasap ke atas. Okay, so kita ada gangguan suara ni, kita kena mutekan semua orang. Sebab ganggu kita punya apa ni kalimat. So okay. So kalau anda bergabung sebagai SDE 3 kan, anda boleh override sampai 7 generasi. Okey. Kalau anda gabung SDE 7 boleh pergi sampai 10 generasi. Kalau SDE 15, anda boleh pergi maksimum sehingga 12 generasi. Tu beza dia. Kalau gabung SDE 1, 3, 7, 15. Okey, produk tadi, elan produk dah beza kan. Dia punya sponsor pun dapat lain-lain kan, bonus sponsor. Okey. Kemudian dia punya level, level pun kalau SDE cuma 5 dan begitu juga level ni dia akan kira bukan setakat yang RM2 dengan RM1 saja. Dia beli top up ke, dia bayar bil ke, dia makan ke apa juga. Jadi kalau anda SDE, anda boleh override sampai 5 generasi saja. Kalau SDC, untuk dapat 5 generasi, dia kena introduce 10 orang. 10 orang buka account free, baru dia layak dapat 5 generasi. Tapi kalau anda bergabung sebagai SDE, anda kena 1 orang pun, anda layak dapat 5 generasi. Itu beza dia. Jadi setiap satu usahawan upgrade kan, atau setiap kali transaksi pembayaran dilakukan, syarikat bayar 12 generasi. So tengok status anda apa. Kalau SDC kan, kalau SDC anda kenakan cuma 1 hingga 4 orang, anda cuma dapat 1 generasi saja. Okay. Nah, jadi kalau nak maximum income kat OneSend, jadi SDE 15. Boleh upgrade bila-bila masa. Okay. Itu apa ni introducer punya bonus punya insentif. Okay. Next, apa lagi insentif yang menarik? Daripada gerak kerja yang sama. Daripada gerak kerja yang sama, orang yang sama yang anda kenalkan tadi, untuk group reward ni dipanggil pairing bonus. Okay. Semua usahawan digital, yang usahawan digital, yang SDC Explorer tak terlibat. Usahawan digital, anda kenalkan 10 orang tadi, daripada 10 orang yang buka akaun percuma, berapa orang yang upgrade jadi usahawan digital?
Jadi katalah ada 2 orang. Okey, satu semua usahawan digital ni kita bagikan kepada 2 kumpulan. 2 kumpulan, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Orang yang pertama anda letak sebelah kiri, orang yang kedua anda letak sebelah kanan. Lebih jatuh ke bawah. Semua bina 2 kumpulan kiri dan kanan. Lebih jatuh bawah. Serupa juga orang yang A ni tadi, biasanya anda kenakan A, anda kenakan B. A ni pun dia ke bawah 2 juga. Anda ada lebih kena turun ke bawah, kena letak ke bawah. Semua orang bina 2 kumpulan kiri dan kanan. Syarat untuk dapat group reward ni atau bonus pairing ni, minimum anda mesti dah kenalkan 2 SDE. Contoh, anda baru introduce 1, anda belum introduce SDE lagi. Upline anda. So dia pun buat 2 juga. Tiba-tiba dia ada orang yang ketiga, dia letak 1 bawah anda. Mana? Anda belah kiri dah ada 1 dah. Sebelah kanan anda letak 1. Tak dapat pairing bonus. Kenapa? Kelayakan dia mesti minimum dah kenalkan 2 SDE. Tak kira lah SDE 1 ke, 3 ke, 7 ke, 15. Syarat 2 SDE. Clear Okey, contoh anda kenalkan 1 SDE sebelah kiri. Okey, dia join SDE 1, anda dapat bonus sponsor RM50. Orang yang kedua anda kenalkan, okey, dia masuk free, lepas tu dia upgrade terus pergi SDE 15. Bonus sponsor dapat RM750. Jadi 1 letak kiri, 1 letak kanan. Okey, untuk pairing bonus dia bukan kira kepala, bukan kira orang. Dia kira lot yang SDE. Contoh macam kiri 1, kanan SDE 15. Mana 1 dengan 15. Satu-satu dia kira 1 pasang. Macam ni 1 dengan 15. 1 pasang. Yang baki 14 dia akan carry forward hari berikutnya. Pukul 12 malam sistem close account. 1 kiri, 1 kanan akan dapat RM27. Close account pukul 12 malam dia akan bayar esoknya sebelum 12 tengah hari. Jadi akan masuk dalam anda punya R account 80%, P account 20%. RM27 1 pair. So dalam situasi ini 1 kiri, 1 kanan, 1 pair ada baki 14 carry forward. Okey. Contoh, sebelah kiri pun SDE 15, sebelah kanan pun SDE 15. Mana ada 15 pair. So 15 pair, 5 pair yang pertama saja dibayar RM27 dalam 1 hari. Dalam hari itu, okey, 5 pair yang pertama dibayar RM27. Okey, baki pair yang ke-6 akan dibayar RM13.50 separuh sehingga 200 pair 1 hari. Jadi mana tadi? Contoh anda ada 205 lot SDE sebelah kanan, 205 lot sebelah kiri lah. Jadi 5 yang pertama dia akan bayar RM27. Okey, jadi baki tadi tu 200 dia akan bayar RM13.50. Jadi potensi pendapatan selaku SDE okey daripada pairing bonus saja boleh mencecah maksimum sehingga RM2,835 sehari. Tidak mustahil tuan-tuan. Ada yang gabung 3, ada yang gabung 7, ada yang gabung 15. Jadi hari-hari lebih cuma bina 2 kumpulan. Kiri dan kanan, kiri dan kanan. Jadi dalam kumpulan anda tiba-tiba ada 1 kiri yang betul-betul bergerak, 1 kanan betul-betul bergerak. Anda dah kira game over. Kenapa? Maksimum dah income RM2,835 sehari. Sebulan dah berapa tuan-tuan? Ini cerita proses bina community. Belum bila mereka ada duit, mereka akan belanja dalam pasaran. Itu pula lain punya bonus. Insentif yang royalty. Okey. Apa beza dia? Apa keistimewaan dia jika kita gabung sebagai SDE 3, 7 atau 15? Kalau SDE 1 kan, okey, 5 pair yang pertama kita dapat RM27 kan. Jadi 200 pair yang berikutnya 1 pair kita dapat RM13.50. Tapi kalau kita bergabung sebagai SDE 3, 5 yang pertama sama RM27, tapi pair yang ke-6 sampai 600 pair, 1 pair dia bayar kita RM14.50, ada extra RM1. Jadi potensi pendapatan boleh pergi sampai 8,700 hari. Kalau kita gabung sebagai SDE 7, 5 yang pertama tetap RM27, tapi pair yang ke-6 sehingga 1,400 pair berikutnya dalam 1 hari, 1 pair RM15.50, ada extra RM2. So boleh pergi RM21,700 sehari. Kalau kita SDE 15, 5 yang pertama sama juga RM27, tapi pair yang ke-6 sehingga 3,000 pair sehari, 1 pair RM16.50, extra RM3. So boleh pergi sehingga RM49,500 sehari. Subhanallah tuan-tuan. Siapa yang biasa buat networking kan? Okey, you akan faham apa itu pairing bonus. Okey, pairing bonus ni kena cara dia kan.
kena orangnya, kena pandai susun kan. You tengok satu income yang you suka tak suka, you terpaksa terima tiap hari tuan-tuan. Okey, itu tentang SDE bonus. Semuanya 80% masuk R account, 20% masuk dekat P account. Okey. So next, daripada gerak kerja yang sama, orang yang sama juga kan. Jadi usahawan tadi upgrade kan. Okey, kita dapat leadership group reward. Ini dipanggil matching bonus. So matching bonus maksudnya macam mana? Okey. Anda kenalkan berapa orang SDE. Daripada SDC ni berapa orang daripada 10 orang tu yang upgrade pergi SDE. Jadi setiap SDE tadi tu, mereka juga akan dapat pairing bonus setiap hari. Kan? Ada yang dapat 100, ada yang dapat satu pair dia dapat RM27, pair yang kedua tadi Okey. Jadi dia dapat berapa? Dia dapat 100. Okey. Generasi yang pertama, 10 orang tadi tu ada 5 orang upgrade jadi usahawan. So 5 orang tu setiap satu orang berapa income dia? Pairing bonus setiap hari. Okey, pada hari tersebut income dia 100, you dapat 3%. RM3 lah. Kalau income dia RM1,000, you dapat RM30 kan? Yang setiap satu orang di generasi yang pertama. Jika status anda adalah SDE. Jadi kalau anda SDE 3, generasi yang pertama anda dapat 3%, generasi yang kedua, generasi yang kedua tadi SDE kan? Berapa pairing bonus mereka setiap hari? Anda dapat 2%. Kalau SDE dapat satu generasi je. Jadi dia dapat 3 generasi, 3, 2, 2, generasi yang ketiga. Okey, kalau SDE 7 kan? Okey, mana tadi anda boleh override untuk matching bonus ni. Okey, generasi yang pertama 3%, generasi yang kedua 2%, 2% sampai 5 generasi tuan-tuan. Kalau you SDE 15 kan, you boleh override sampai 7 generasi. Subhanallah. Mana tiap hari SDE yang dalam kumpulan anda tadi tu kan, berapa pairing bonus dia setiap hari kan, anda akan dapat persen daripada dia punya pouring. Besok berapa? Besok berapa? Besok berapa? Semua bonus ni 80% dekat R account, 20% masuk kat P account. Okay. So itu tentang leadership reward. Okay, next. Ada lagi hadiah tuan-tuan. Daripada gerak kerja yang sama juga, performance bonus. Ini hadiah. Hadiah menarik tuan-tuan. Jadi daripada pairing bonus tadi, kiri kanan ada yang join 7, ada 15 kan. Yang dah bayar pairing bonus, dah bayar matching bonus, dah bayar level bonus. Okey. Lot, bukan orang Okey, SDE 15, mana 15? SDE 7, mana 7? Okey, hari ni berapa? 15 dengan 7. Campur besok, campur berapa? Accumulate jumlah nombor tu, nombor lot tu. Yang bayar bonus. Tapi nombor lot tu dia akan accumulate setiap hari. Anda boleh kumpul-kumpulkan. Terkumpul 200 kiri, 200 kanan, anda boleh redeem satu 1 sen punya handphone. Satu handphone bernilai RM500. Okey, boleh dapat percuma. Okey, Cik Malik, saya tak nak ambil lah 200 ni. Saya nak kumpul kan. Saya nak kumpul sampailah kata ada 30,000 kiri, 30,000 kanan. Ataupun you ada 30,000 kiri, you ada 80,000 kanan. Jadi pakai 30,000, okey, boleh claim permata emas, permata bernilai RM75,000. Kan? Ataupun tak nak, Cik Malik, saya nak kumpul biar ada setahun ke kan, setahun setengah, 500,000 kiri, 500,000 kanan. Boleh redeem boat mewah ni kan. Boleh letak dekat laut tepi Pantai Sandakan ke, kat Kinabalu kan, 1.25 juta. Ataupun tak nak, boleh ambil lah apa-apa kenderaan mewah bernilai 1.25 juta percuma. Ataupun Cik Malik tak nak, saya nak kumpul. Okey, akaun saya buka 3 akaun. Akaun yang atas ni saya aim 2 tahun saya nak kumpul 1 juta kiri, 1 juta kanan. Mustahil ke tak mustahil tuan? Tidak mustahil. 1 sen akan berkembang pergi global. Satu kaki kiri sebelah Indonesia, sebelah kanan sebelah Bangladesh. Dia kembang 1 juta kiri, 1 juta kanan, buatlah rumah banglo 2.5 million. Nak buat dekat mana suka hati tuan-tuan. Jadi syarikat allocate RM2,500,000. Subhanallah. Jadi dalam proses kita bina kita punya community usahawan digital tadi kan, proses bina tadi tu kita dapat insentif yang baik. Pasal apa? Syarikat perlukan ramai SDE. Kerana SDE ni yang akan pergi dapatkan merchant-merchant yang jadi konsultan, okey, yang elan produk kat marketplace. Kerana SDC mereka hanya sekadar pengguna saja. Jadi syarikat perlukan ramai SDE, usahawan-usahawan digital untuk membangun bersama-sama dengan syarikat. Syarikat menawarkan insentif-insentif yang amat menarik sekali. Dan kalau kita lihat di sini, saya katakan tadi, 1 sen adalah kombinasi antara fintech dan juga networking. Jadi kita sedia maklum, networking, industri networking ni, okey, ada lebih dia, ada kurang dia. Okey, ramai orang yang jadi jutawan melalui industri networking. Tapi kelemahan dia ialah banyakkan syarikat-syarikat networking ni tidak bertahan lama.
Kerana produk dia, kerana company dia, kan? Kerana produk kita cakap produk kita hebat lagi, besok lusa ada produk lagi hebat lagi. Jadi OneSend kalau kita lihat di sini, ini bukan company multi level. Jadi kita punya syarikat adalah fintech. Fintech maksudnya aktiviti pembayaran. Kita suka tak suka, aktiviti pembayaran ni akan berterusan sampai akhir hayat kita dan bersambung. Semua orang kena bayar untuk kesinambungan hidup. Kita bukan jual apa-apa produk. Tak? Jadi mana tadi networking tadi kita gunakan sebagai satu kaedah untuk kita bina kita punya komuniti. Jadi komuniti yang kita bina tadi itu akan jadi aset kita. Ini akan jadi aset anda yang anda boleh wariskan kepada generasi akan datang. Menarik tuan-tuan. Jadi satu ledakan, ataupun satu inovasi dalam industri networking dengan fintech digabungkan sekali, kan? Ini akan menjadikan satu yang cukup luar biasa. Satu kali kita kerja, kita makan sampai bila-bila. Jadi bila kita dah ada wallet, kita akan create satu purchasing power. Komuniti kita akan berbelanja. Barang yang dia tak pernah beli, dia akan beli. Tempat yang dia tak pernah pergi, dia akan pergi. Kan? Kenapa? Ada duit. Kan? Ada duit, senang belanja. Kan? Tak handsome tak apa, janji kaya tuan-tuan. Kan? Jadi pilihan. Nak mula dengan SDC percuma, boleh upgrade pelan-pelan. Ataupun terus nak pergi pump SDE 7, kan? SDE 15. Tapi siapa yang nampak peluang ni, kan? Dia tak akan tunggu dekat SDC. Dia takkan tunggu dekat SDE. Dia akan pergi 7 ataupun 15. Tidak pun SDE 3. Jadi semua wallet-wallet yang kita dapat tadi tu, kan? Jadi wallet ni anda boleh tengok kat mana? Okey, dekat aplikasi anda, dekat aplikasi Wallet OneSend. Okey, dekat depan tu ada wallet tu, kita boleh tengok. Itu kita punya wallet. Jadi wallet ni kita boleh pindah daripada bank. Daripada bank kita boleh transfer. Jadi kan wallet ni kita gunakan untuk buat pembayaran. Bayar bil-bil, nak makan bayar kat merchant-merchant, insurans. Ini kita bayar menggunakan kita punya wallet. Maximum size dia ialah RM1,500. RM1,500 maksimum. Maksud dia apa? Contoh anda ada bonus dekat ni, anda ada wallet RM1,000. Kalau anda nak top up daripada bank, anda boleh top up RM500 saja. Dia tak boleh lebih daripada RM1,500 pada satu masa. Manakala R account pula, R account ni dia unlimited. Daripada kita punya bonus-bonus yang kita dapat, ingat tadi, bonus pairing, bonus sponsor, bonus matching, dia akan pecah. 80% akan masuk dekat R account ni, manakala 20% akan masuk dekat P account. R account ni unlimited. Jadi kita boleh transfer daripada R account pergi ke e-wallet. Daripada e-wallet kita boleh transfer pergi R account. Untuk nak upgrade SDC Explorer ke, nak upgrade jadi usahawan SD 1 ke, 3 ke, 7 ke, 15, kena ada duit dekat R account ni. Okey. Kemudian P account ni kan 20% semua kita punya bonus akan masuk kat sini. P account ni dia tak boleh transfer. Dia tak boleh transfer pergi R account, dia tak boleh transfer pergi e-wallet. R account ni guna dia satu untuk kita maintain tiap-tiap bulan RM10 tu. Jadi ingat tuan-tuan okey, 30 hari yang pertama you tak perlu maintain, you akan dapat semua insentif. Jadi lepas 30 hari bulan yang kedua kena maintain RM10. Siapa tak maintain dia dapat satu generasi je. Macam mana cara nak maintain? Login dekat you punya account, kan? Login dekat you punya account kat back office. Okey, gunakan username password yang sama, pergi kat dashboard, tengok kat situ yes or no you punya kualifikasi. Okey, kalau no tengok bila tarikh mati dia, kan? Jadi kalau dah nak mati, dekat button biru tu tekan kat situ, pastikan you punya P account ada RM10. You boleh buat untuk 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sebulan sampai setahun je pun. You nak buat in advance pun boleh, tak ada masalah. Okey, dan yang kedua, P account ni boleh digunakan untuk kita beli produk dekat marketplace. Nak beli produk marketplace, kita kena gunakan P account. Dan gunakan e-voucher lah. Jadi tuan-tuan bayangkan, okey, 20% katalah income you RM1,000. RM1,000 income you, okey. Mana tadi RM200 akan masuk dekat P account. P account ni tak boleh digunakan untuk apa-apa, hanya guna untuk beli produk dekat marketplace. Jadi kalau orang ada banyak bonus, saya tengok duit ni tak laku tempat lain hanya laku. Jadi you letak produk kat marketplace, kan? Jadi mana tadi you akan dapat boleh beli produk-produk lah. Produk-produk you akan laku. Okey, seterusnya. Jadi dekat mana kita nak tengok akaun-akaun ni? Kita boleh tengok dekat kita punya aplikasi e-wallet OneSend.
Jangan kacau. Kita boleh tengok dekat kita punya aplikasi e-wallet OneSend, pergi dekat summary, ataupun kita boleh tengok dekat kita punya back office, OneSend.my. Anda boleh tengok